Okey, selamat pagi Ketua Gamma. Boleh dengar suara? Suara okey tak? Boleh dengar? Boleh. Boleh. Ada macam gangguan tak suara? Okey tak? Kalau boleh okey ya. Okey. Gambar boleh nampak? Boleh. Kalau boleh okey, bagus. Jangan terkejutlah tengok rambut ya. Dah tak ada rambut. Okey, berapa orang ni? Kita share screen ya. Okey. Besarkan sedikit. Okey, suara boleh dengar. Skrin boleh dengar nampak? Saya punya apa tu? Boleh? Boleh skrin, okey, bagus. So kita sambung lagi hari ni ya. Okey, so minggu lepas kita belajar bab berapa? Bab 12 kan, sumber air. Sumber air ni harap-harap okey lah. Kerja rumah okey semua. Boleh buat buku kerja. Macam mana dengan buku kerja? Okey tak? Setakat ni okey je cikgu. Okey, kalau okey bagus. Kalau ada soalan jangan lupa tanya ya. Okey, tak apalah, hari ni kita akan belajar sedikit bab 13 ya. Muka surat berapa ini? Ini muka surat 144 ya. Mulai muka surat 114. So, kita akan belajar apa yang kita panggil sebagai sisa domestik. Okey. Jadi semua sekali ada 14 bab. Bab yang ke-14 ni sebenarnya kerja kursus. Kerja kursus itu kemudian lah kita cuba belajar apa ni? Kita belajar yang bahagian teori dahulu. Okey. Boleh juga rujuk buku teks, muka surat mulai 114 juga ya. Baik. Okey. Boleh mula ya, sekejap saja. Kita akan buat sekejap saja hari ini. Sebenarnya agak simple ya, pendek saja sebenarnya dia punya tajuk ya. Saya akan cuba highlightkan ataupun beritahu poin-poin yang apa kita panggil yang penting sajalah ya. Okey, sisa domestik bab 13. Yang pertama kita akan belajar apa itu jenis-jenis sisa domestik. Apa itu jenis-jenis sisa domestik? Yang kedua kita akan belajar tentang langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Ya. Yang ketiga belajar sisa-sisa domestik di Malaysia. Dan yang keempat, kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Ada 4 tajuk di dalam bab 13 ini yang kita kena faham. Ya, bukan hafal saja, kena faham apa yang maksud dia. Ya, kemudian barulah kita boleh faham apa keseluruhan tajuk tu ya. Okey, saya teruskan pada muka surat 146. Ini 146 ya. 13.1 jenis-jenis sisa domestik. Sebelum itu kita tengok dulu apa itu maksud sisa domestik. Yang pertama ini. Ini dalam bahasa Melayu, kita belajar BM dulu. Sisa. Sisa ni apa? Senang saja. Sisa ni maknanya benda yang kita apa? Benda yang kita perlukan ataupun benda yang kita tidak perlukan. Sisa ini. Tidak perlu. Ya betul, pandai. Ya, benda yang kita tidak perlukan, tak perlukan. Okey. Dan selalunya benda-benda yang kita tidak perlukan ini kita mestilah dibuang.
Kan? Buat apa nak simpan lagi kan kalau benda-benda yang tak diperlukan. Benda-benda seperti sampah sarap, benda-benda yang kita tak nak pakai lagi, biasanya kita akan buang. Dan ini yang kita panggil sebagai sisa. Okey. Tetapi kalau kamu tengok internet, ada orang penyakit dia begini. Dia suka simpan benda-benda yang dia tak pakai. Dalam bahasa kalau kamu tengok, kalau boleh cari Google dia nama penyakit, dia penyakit sejenis penyakit mental. Ada orang ini saja mau share pada kamu lah, kongsi saja dengan kamu. Ada orang yang suka simpan benda-benda yang dia tak perlukan. Ini kita panggil dia hoarders. Ini saya bagi sajalah kalau kamu mau tahu kan. Dia panggil dalam bahasa Inggeris, dia panggil hoarders. Hoarders. Hoarders ini ialah sejenis penyakit yang orang ini dia suka simpan benda-benda yang dia tidak perlukan. Sampai rumah dia penuh dengan kotak, penuh dengan sampah. Itu kamu boleh cari sendirilah. Saja mau kongsi dengan kamu sajalah. Ada nama, ini sejenis penyakit mental, bukan orang gila lah, tapi dia suka simpan benda-benda ini. Okay, itu tak apa, itu saja mau share dengan kamu saja. Jadi sisa domestik ini ialah senang saja, sisa inilah benda yang kita tidak perlukan. Domestik ini apa maksud? Domestik ini maknanya tempatan. Domestik ini apa yang berada di dalam rumah kamu. Contoh yang kamu tidak perlukan, yang berada di dalam rumah. Ini panggilnya domestik. Boleh faham ya? Sisa domestik ni rumah. Di dalam tajuk domestik ni maknanya di rumah. Contohnya sampah sarap ataupun perabot-perabot yang tidak digunakan, ataupun barang-barang contohnya plastik-plastik makanan yang tidak digunakan. Ini semua domestik. Domestik ni lawan dia kilang. Kilang itu lain lah. Kalau di kilang itu lain. Itu sisa industri kita panggil dia. Ataupun sisa daripada kilang. Ataupun sisa daripada kedai. Itu lain. Kita belajar yang ini 13.1 sisa domestik. Okay, benda yang kita tidak perlukan yang berasal daripada rumah kita. Boleh faham ya? Boleh saya sambung? Boleh. Baiklah. Boleh. Okey, saya bacakan di sini dahulu ya. Sisa domestik terdiri daripada apa yang dikatakan sebagai daripada pepejal dan cecair. Pepejal dan cecair kamu dah belajar sains kan? Pepejal ni yang kamu dah belajar dalam sains ialah apa nama dia? Solid. Cecair panggil apa? Dalam sains? Kita dah belajar kan? Yes, liquid and solid. Maknanya sisa pepejal ni ataupun sisa domestik ni ada dua, pepejal dan cecair, dan boleh dikategorikan sebagai bahan organik dan bahan bukan organik. Oh ya, cikgu geografi kita botak. Botak dah botak. Ya, dah botak. Senang nak urus. Siapa tu? Boleh dengar suara. Dah botak. Okey, boleh saya sambung? Boleh sambung. Siapa tu yang tadi cakap tadi? Okey, dah botak. Ya, dah botak. Terima kasih. Okey, boleh sambung ya? Okey. Bahan organik dan bukan organik. Kita tengok contoh gambar depan ini ya. Bahan organik contohnya sisa makanan, sisa kebun dengan kertas. Apa maksud organik? Ini yang penting kelas ya. Organik ni maksudnya dia boleh diuraikan dan boleh dilupuskan. Boleh diuraikan maksud sini dia boleh pecah. Dia boleh dimusnahkan. Kalau kita buang contohnya kita kalau kena hujan ataupun kena panas di luar dia boleh musnah ataupun pecah dengan sendiri. Contoh sisa makanan, sisa kebun dengan kertas. Dan dari mana datangnya? Dihasilkan daripada sumber haiwan ataupun tumbuhan. Ini maknanya organik. Maksud organik di sini sebenarnya ialah organik ini maksud dia daripada sumber haiwan. Organik ini ya, organik. Organik ni daripada sumber haiwan dan tumbuhan ataupun kita panggil dia daripada sumber-sumber benda yang hidup. Benda hidup. Itu organik. Dan biasanya bahan organik ini apabila dibuang, dia boleh dipecahkan.
contoh senang kertas lah. Bayangkan kertas ni kalau kita biarkan di luar, nanti kalau kena hujan panas dia akan pecah dengan sendirilah. Ini dipanggil bahan organik. Itu yang maksudkan yang dikatakan boleh diuraikan. Diuraikan dan boleh dilupuskan. Boleh faham ya? Ini sisa organik. Okey. Kelas, dengar sini. Boleh dengar? Sisa makanan, sisa kebun, kertas. Ini pepejal ke cecair? Makanan, sisa kebun, kertas. Sisa pepejal ke sisa cecair? Sisa pepejal. Ya, betul, sisa pepejal ya. Sebab pepejal itu contohnya. Sisa kebun ini contohnya apa? Kalau kamu tengok di sini ada daun-daun, betul. Ada ranting, ada pokok-pokok ataupun dahan. Ini adalah sisa kebun. Ya. Sisa makanan ini biasalah ataupun daging-daging ataupun nasi yang lebih, ya, daging ataupun roti yang sudah expired, betul, ya? Ataupun ada makanan yang lebih lah, makanan yang telah basi, yang telah lebih, ini adalah sisa makanan. Okey, boleh faham ya? Okey, sama balik. Dan bahan bukan organik. Ini pula yang kita panggil sebagai bukan organik. Bukan organik ini kamu juga sudah belajar. Bukan organik maksud dia bukan daripada tumbuhan ataupun haiwan. Bahan organik ini biasanya daripada mineral. Kita telah belajar mineral kan? Kamu dalam sains sudah belajar apa itu mineral. Contoh apa? Tin, plastik, besi dengan kaca. Ini adalah benda yang bukan organik, dihasilkan daripada sumber mineral dan dia sukar untuk diuraikan dan sukar untuk dilupuskan. Okey, boleh faham ini ya? Macam tin, plastik. Plastik ini contohnya ya, kalau kita letakkan di luar, buang di luar, letakkan di dalam tanah ataupun tanam dalam tanah, dia mengambil masa beratus tahun untuk dia pecah. Ya, untuk dilupus, dipecahkan, dia ambil masa yang mana? Lama. Ya. Besi buruk pun sama, susah untuk dipecahkan. Kaca pun susah untuk dipecahkan. Ya, ini ialah bahan sisa pepejal domestik daripada bukan organik. Boleh faham? Boleh ya? Boleh. Senang saja. Macam plastik-plastik bungkus makanan. Ya, itu pun sisa bukan organik. Ya, selalunya kalau kita pergi ke kedai, betul, dia akan bagi plastik kan, bungkus dalam plastik. Ataupun kamu beli apa ya, beli air minuman, air mineral. Air mineral itu botolnya botol plastik. Dan plastik itu bukan organik. Okey. Kalau dibiarkan di luar, dia lambat untuk diuraikan. Dia lambat ataupun sukar untuk diuraikan, untuk dilupuskan. Okey, kaca dan sebagainya. Boleh faham ya? Ini adalah bahan bukan organik. Okey, kita sambung lagi. 13.2, sisa-sisa domestik di Malaysia. Apalah bahan-bahan buangan di Malaysia? Alright. Dengan sini, sisa domestik di Malaysia dikenali sebagai sisa yang terhasil daripada kawasan perumahan. Ini yang biasa. Okay, daripada kawasan perumahan. Ini maknanya domestik. Macam saya cakap tadi kan. Domestik maknanya kawasan, biasanya kawasan perumahan. Okay, ada dua jenis. Pepejal dan cecair. Okey, kita tengok satu persatu. Ini ya. Sisa domestik daripada perumahan, ada dua contoh di sini, ya, iaitu sisa pepejal yang pertama dan sisa cecair. Sisa pepejal yang nombor dua dan sisa cecair. Domestik ni apa tadi? Daripada apa tadi? Kawasan apa? Kawasan perumahan. Okey, domestik itu maksudnya kawasan perumahan. Okey, kita tengok contoh-contoh sisa cecair. Yang pertama ialah minyak masak. Minyak masak ni contoh, kita panggil dia contoh sebagai sisa cecair.
Kan minyak masak kadang-kadang yang sudah tidak digunakan kita buang saja di dalam longkang kan. Ini sisa cecair. Okey. Apa lagi yang kedua? Saya kecilkan sedikitlah. Okey. Alright. Sisa yang kedua di sini ialah sisa, kita panggil dia sisa kumbahan. B ini ialah sisa kumbahan. A ini tadi ialah minyak masak, ni adalah contoh sisa cecair. Okay. Kumbahan ini apa kelas? Kumbahan ini kamu boleh katakan sebagai air, mungkin sebagai air basuhan lah, air basuhan. Maksudnya ni air daripada mandian. Basuhan apa? Mungkin daripada basuh baju, ataupun basuh pinggan, ataupun basuh kereta ke, betul? Ataupun mungkin daripada air daripada tandas. Ini kumbahan. Betul? Tandas itu bila kita buang air besar ataupun air kecil kan. Kumbahan ini ialah hasil-hasil daripada bila lepas pergi tandas lah. Itu kumbahan. Okey. Dan ini sisa cecair. Sisa domestik yang kedua, apa dia tadi? Yang kedua, sisa domestik yang kedua ialah sisa pepejal. Contohnya lampin pakai buang, perabot, logam. Apa dua yang lagi atas? Sisa makanan. Apa lagi yang atas itu? Sisa makanan, plastik, kertas, logam, perabot dan lampin pakai buang. Itu contoh sisa-sisa pepejal. Okey, boleh faham? Simple saja ni. Ini topik ni mudah saja. Topik ni mudah dia. Boleh faham ini kelas? Boleh saya sambung? Boleh. Okey, bagus. Kemudian okey, 13.3, apakah kesan dia? Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Okey. Ini pula kita akan belajar dia punya kesan-kesan. Kesan ini biasanya ya, kita tengok dulu ya. Apa yang terjadi kepada kita jika pembuangan sisa ini berada di Malaysia? Okey, sisa apa kesan dia? Kesan ni mungkin kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Tetapi ya, saya rasa ya, kalau pembuangan sisa, kesan ini kebanyakannya kesan yang agak buruk lah. Ya, kesan yang buruk. Jadi 13.3 ni kita nak tengok apa yang terjadi. Apakah kesannya apabila sampah-sampah ataupun sisa domestik ini dibuang. Okey, dan mesti ada satu cara. Mesti ada satu cara untuk menguruskan sisa-sisa domestik ini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Yang pertama, seperti biasa ya, ini kalau pembuangan sampah ini tidak diuruskan dengan baik. Kalau sampah ini diuruskan dengan baik, mungkin okeylah, kesannya adalah sedikit. Ya, kalau sampah ini diuruskan dengan teruk, mungkin kesan dia agak teruk lah. Okey. Kita tengok yang pertama. Kesan yang pertama ialah pencemaran. Dan pencemaran ini saya rasa kamu sudah faham apa maksud pencemaran ini ya. Ada beberapa pencemaran di sini yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran bau. Okey. Pencemaran air berlaku apabila sampah sarap dibuang ke kawasan sumber air. Kita dah belajar bab 12 sumber air kan. Macam contohnya sumber air di Malaysia kebanyakannya ialah daripada sungai dan daripada tasik. Dan apa yang berlaku apabila sampah-sampah ini dibuang ke dalam sungai dan sungai ini akan tercemar. Okey. Yang kedua, pencemaran udara disebabkan pembakaran sisa domestik di tapak pelupusan sampah. Okey, contohnya kita bakar sampah ya, sampah organik atau bukan organik. Contoh sampah organik tadi, apa tadi contoh? Macam daun-daun kan. Daun-daun, dahan-dahan kita bakar. Ataupun kalau sampah bukan organik, contohnya plastik ataupun
kebanyakannya plastik lah ya. Plastik apabila kita bakar juga akan menghasilkan asap, dan asap ni akan mencemarkan udara. Ya. Okey, pencemaran yang ketiga ialah pencemaran bau. Ini biasalah. Biasanya sampah sarap ataupun sisa domestik ini dia ada bau yang sangat busuk lah. Dan kalau jika tidak diuruskan boleh menyebabkan bau, dan bau ini akan mengganggu kehidupan. Ya. Dan ini contoh yang pertama. Ini kesan yang pertama ialah pencemaran. Okey. Tapi di tempat kita saya rasa okey lah kelas, betul kan? Saya nak tanya kamu nak rasa-rasa ya, lori sampah itu datang berapa kali dalam seminggu agak-agaknya? Ada tak lori sampah datang kutip sampah di kawasan rumah kamu? Ada kan? Ada? Ya, bagus, ada. Kadang-kadang ada satu kes saya ingat dululah, sampai 2-3 minggu tak datang. Mungkin ada masalah lah, lori rosak ke, saya tak faham lah kan. Tapi bayangkanlah ya, kalau seminggu ataupun 2 minggu lori itu tak datang kutip, kita nampak sampah itu berlonggok di depan rumah. Okey. Kalau nampak sampah itu kadang-kadang bau lah ya, bau yang kuat. Kemudian kadang-kadang bila anjing datang koyakkan plastik ya. Tapi sekarang ni mungkin dalam seminggu sekali 2 kali lori akan datang membawa sampah, ambil kita punya sampah tu dan bawa ke tapak pelupusan sampah. Okey, saya rasa kamu semua tahu di mana sampah-sampah kita dibuang. Nanti saya tunjukkan pakai Google Map. Pakai Google Map kita boleh tahu di mana sampah itu dibuang. Okey, boleh faham ya? Okey, kesan yang pertama ialah pencemaran. Okey, saya sambung lagi. Kesan yang kedua ialah apa ini kelas? Wabak penyakit. Ini bahaya ni kalau sampah terlalu banyak ini membawa penyakit. Contohnya apa? Sebab penyakit ini datang daripada tikus, lipas, lalat. Dan ini kita panggil sebagai binatang-binatang ini kita panggil sebagai apa ni? Haiwan perosak. Haiwan perosak. Dan biasanya haiwan binatang-binatang ini tertarik kepada sisa domestik, makanan yang kita buang itu, ya, menarik perhatian tikus, lipas dan lalat. Dan di dalam tikus dan lipas lalat ini dia membawa penyakit. Contoh penyakit apa? Taun, demam denggi, malaria, Zika ataupun rotavirus. Itu sebab sampah ni kita kena buang dengan baik supaya tikus, lipas dan lalat ni tidak datang. Di rumah lah ya, kawasan rumah. Okey. Sambung macam saya cakap tadi, cuba bayangkan kalau seminggu, 2 minggu lori sampah tidak datang dan binatang-binatang ini akan jadi banyak. Dan binatang ni apabila sudah jadi banyak, dia akan menjangkiti manusia. Okey. Ini boleh faham ini ya, maksud dia. Kesan yang kedua, manusia boleh terkena penyakit. Okay. Cuba ingat penyakit apa, kemudian apa contoh-contoh haiwan yang membawa penyakit itu ya, iaitu tikus, lipas ataupun lalat. Okay. Dan kadang-kadang anjing juga ya kan, betul tak? Kadang-kadang memang, kadang-kadang ya bila sampah itu banyak di luar rumah, datang anjing. Anjing datang, dia pecah-pecahkan, dia koyak-koyakkan plastik, dia makan, habis semua sampah-sampah itu. Okey. Yang ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Okey. Peningkatan kos sisa domestik meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan pihak kerajaan khususnya oleh pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Ya. Contoh di Sungai Siput, kalau di Sungai Siput, apakah nama PBT kita? Okey. Di Sungai Siput, nama PBT kita ialah Majlis Perbandaran apa? Majlis Perbandaran Kuala Kangsar ataupun MPK. Ini adalah yang kita panggil sebagai pihak berkuasa tempatan. Ya, pihak berkuasa tempatan inilah yang menguruskan lori-lori sampah ini.
Okey, dia akan Majlis Perbandaran Majlis Perbandaran Kuala Kangsar ya. Dia bukan Majlis Perbandaran Sungai Siput. Sebab kawasan Sungai Siput ini termasuk di dalam kawasan Kuala Kangsar. Jadi PBT ataupun pihak berkuasa tempatan di Sungai Siput ini namanya MPKK. Kamu nampak tak bangunan dia? Bangunan dia sebelah, pejabat dia sebelah sekolah Methodist itu. Itu adalah pejabat dia. Dan MPKK ini macam di Sungai Siput yang menguruskan lori, ya, yang menguruskan kontraktor untuk kutip sampah. Ya, bukan kutip sampah saja ya. Kalau ada macam longkang yang tersumbat, mereka akan bersihkan. Ataupun kalau ada, mereka akan juga potong rumput di tepi jalan. Ini semua tanggungjawab ataupun kerja Majlis Perbandaran Kuala Kangsar ya, MPKK. Ataupun PBT. Kalau di Ipoh lain lah. Kalau di Ipoh kita panggil MBI. Kalau di Taiping ada mereka punya sendiri. So kalau maksudnya di sini, kalau kesan pembuangan terlalu banyak sampah, jadi kos pun penyelenggaraan akan meningkat. Kos ini apa? Kos ini duit lah, melibatkan duit. Contohnya lori, pekerja mungkin akan kena gaji lebih banyak. Kena ambil banyak pekerja. Ataupun lori ni dia pakai minyak kan, diesel. Mungkin kos diesel akan bertambah lagi. Okey. Kos penyelenggaraan tapak. Kalau kamu tengok di sini, kos penyelenggaraan tapak, pelupusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja. Kalau sampah semakin banyak, maknanya kos juga akan meningkat. Okey, boleh faham ini kelas Okey, seterusnya. Banjir kilat. Cerita pasal banjir kilat ini, saya rasa kamu pun faham ni. Baru lagi jadi dalam bulan berapa ke? Beberapa bulan yang lepas kan? Sungai Siput ada hujan dalam beberapa jam, hujan yang lebat. Dan banjir kilat naik di mana? Siapa tahu? Baru saja jadi. Dalam beberapa bulan lepas. Di Muhibah ada banjir kilat. Di Rimba Panjang, ada kawasan perumahan Rimba Panjang itu ada tanah runtuh. Ya. Kenapa banjir kilat ini berlaku? Kebanyakannya banjir kilat ini berlaku disebabkan sampah yang di dalam longkang. Ya. Bila orang buang sampah dalam longkang, longkang itu tersumbat dan air tidak boleh lalu. Aliran air akan tersekat. Dan apabila tidak ada aliran air itu tak boleh pergi ke mana dia akan jadi banjir. Okey. Dan masih lagi saya rasa berlaku sekarang ini kawasan yang rendah macam di Muhibah. Ada beberapa kawasan lagi di Sungai Siput yang terlibat dalam banjir kilat ini. Okey. Boleh faham ya? Boleh faham sini ada empat kesan dia. 4 saja. Ada 4. Boleh faham kelas? Boleh. Okey. Ada yang kena banjir ke hari tu? Satu gambar. Rumah kamu semua okey ke hari tu? Ada banjir ke? Tak ada Di Muhibah hari tu ada banjir. Dia banjir kilat. Apa maksud kilat? Saya cerita sedikit lah. Apa maksud kilat ni? Kilat ni apa maksud? Kilat itu yang bunyi kuat itu kah? Yang bunyi kuat ada macam petir tu, ya itu kilat tak? Bukan. Kilat ini maksudnya, saya beritahu you sekarang. Kilat ini maksud dia cepat. Banjir itu, air itu naik cepat. Itu sebab namanya kita panggil dia banjir kilat. Dia cepat naik. Air itu cepat naik kalau hujan. Dan apabila hujan sudah berhenti, dia cepat apa? Cepat apa? Bila hujan, air cepat naik. Kalau hujan sudah berhenti, air cepat apa? Air apa? Cepat. Surut. Dia cepat surut. Dan cepat naik, dia cepat surut. Itu makna banjir kilat. Kan? Itu maksud dia banjir kilat. Kilat itu maksud dia cepat. Kan? Biasanya kalau hujan yang lama lah, dalam hujan lebat, mungkin lebih daripada
4 jam ke 5 jam hujan lebat tidak berhenti, maknanya jaga-jagalah, mungkin banjirlah. Kawasan yang rendah, satu, dengan kawasan yang longkang tersumbat. Sungai pun penuh dengan sampah, dia akan jadi banjir kilat. Okey. Kalau yang tak ada terkesan tu okeylah ya, mungkin kawasan tinggi ya, ataupun longkang ataupun tarik itu okey, tak ada masalah lah. Okey. Right. Okey, seterusnya. Saya rasa yang terakhir sekali ni, langkah-langkah mengurangkan pembuangan sistem domestik. Mengurangkan. Disebabkan semakin ramai orang. Okey. Semakin ramai orang, semakin banyak taman. Macam saya cakap hari tu kan. Saya ada tunjuk gambar Google Map. Dulu kawasan Sungai Buloh, mana ada taman? Sekarang kamu tengok macam-macam ada taman kan. Taman Yatim Mesra lah, apalah. Maksud dia orang semakin ramai. Betul tak? Kalau orang semakin ramai, sampah semakin banyak. Jadi macam mana kita nak uruskan sampah-sampah ini? Okey. Okay, jadi langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Yang pertama, 3R. Okey, ini saya ikut buku teks ya. 3R ni apa maksud dia dalam bahasa Inggeris? Ialah recycle, reduce dan reuse. Recycle maksudnya kitar semula, reduce maknanya kurangkan, dan reuse maknanya kita gunakan semula kalau boleh. Okey. Ini saya rasa kamu dah biasa, terlalu biasa sangat dengar ni, 3R. Reduce, reuse dan recycle. Okey, apa maksudkan kurangkan? Kurangkan maknanya kita kurangkan apa-apa benda yang boleh menyebabkan sampah. Ya, kurangkan plastik. Kurangkan guna bekas polistirena. Macam sekarang kan, kalau hari Sabtu pergi ke kedai TF contohnya, dia kata nak plastik kan, tak mau plastik. Ataupun dia tidak ada plastik lah sebenarnya. Hari yang tidak ada plastik, hari Sabtu. Okay, kalau di Malaysia lah. Okay. Ataupun kalau nak plastik, kena bayar berapa puluh sen kan. Tapi seelok-eloknya jangan gunakan plastik. Bawa bekas sendiri daripada rumah. Tapi biasanya kita nak mudahkan. Belilah saja plastik. Kan. Tapi tak apa. Kalau di luar negara, kebanyakan plastik ini dia sudah diharamkan ya. Sebab kita nak kurangkan penggunaan plastik. Macam kalau kamu pergi McDonald's ataupun pergi KFC, saya tak tahulah di Sungai Siput. Sudah tidak ada apa kelas. Dia, kalau kamu beli air, dia tidak bagi apa. Kalau kamu beli air minum. Kalau beli Coca-Cola ke apa, dia tidak bagi apa. Dia tidak bagi straw. Straw dia sudah tidak ada. Saya tak tahulah di tempat lain. Di Sungai Siput saya tak tahulah, tapi ada juga tempat yang dia tak bagi straw. Kenapa? Hendak mengurangkan penggunaan straw plastik. Dan kalau ada straw pun, straw daripada kertas. Ada. Straw daripada kertas itu pakai sekali sajalah, kemudian buang. Betul tak kelas? Ada pernah minum straw daripada kertas? Ada? Tak ada. Kalau saya rasa di Ipoh ada. Di McDonald's ke di mana ke? Dia buat daripada kertas. Straw minuman itu straw minum itu dia buat daripada kertas. Dan kertas ini macam saya ajar tadi, beritahu tadi, organik ke bukan organik? Kertas. Organik. Ya, dia organik, betul. Organik ini maksudnya apa? Dia senang mau lupus ataupun susah mau lupus. Dia senang pecah ke ataupun susah mau pecah kalau organik. Kelas? Dia senang pecah, sedang dimusnahkan ataupun susah dimusnahkan organik ini kelas. Senang atau susah? Susah. Dia organik dia senang dimusnahkan. Maknanya kalau straw sampah kamu buang.
Kalau straw plastik itu ya kamu buang. Ya, kalau straw plastik kamu buang, dia susah mau musnahkan. 10 tahun, kadang-kadang 50 tahun dia masih ada lagi straw itu. Tapi kalau pakai straw kertas, kamu buangkan saja. Bila hujan panas, dia akan jadi tanah lah, dia akan pecah. Itu maksud kurangkan. Ya. Kurangkan penggunaan plastik, kurangkan penggunaan plastik lah biasanya. Ya. Kalau nak beli barang, bawa bekas sendiri. Ya. Okey, gunakan semula lah. Ya. Bekas minuman, surat khabar, majalah ataupun dermakan buku-buku ataupun pakaian yang tidak digunakan. Okey. Kitar semula contohnya menghasilkan barangan baru daripada barangan terbuang seperti kraft tangan dan baja kompos. Okey, itu maksud dia 3R. Okey. Langkah-langkah kedua ialah penggunaan teknologi terkini, iaitu gunakan logi waste to energy. Ya, teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Okey. Sebenarnya ya, teknologi ini dia bakar sampah lah. Tapi bakar sampah dengan cara yang betul. Bukan bakar sampah dengan asap yang banyak. Nanti kalau kalau bakar sampah macam biasa, ada banyak asap pula kan. Dia kata sini waste to energy. Okey. Ada cara teknologi dia lah ya. Menggunakan teknologi untuk mengurangkan 85% sampah. Okey. Mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Okey, kamu boleh search sendirilah dalam Google apa ini logi waste to energy ataupun WTE. Okey. Ataupun yang kedua ini mencipta pinggan daripada ubi kayu yang dapat menggantikan pinggan polistirena dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Okey, macam sekarang ni terlalu banyak plastik ya. Kita ni terlalu bergantung dengan plastik. Macam hari tu kan, kalau kamu di sekolah, kantin, bungkus kan, kalau bungkusan itu, wah terlalu banyak. Dan sampah terlalu banyak hari itu. Semua bungkus kan daripada kantin, bawa polistiren datang ke sekolah, datang ke makan di dalam kelas. Dan lepas makan di dalam kelas, plastik itu dibuang. Wah, itu terlalu banyak plastik lah sebenarnya ya. Dan itu tidak baik untuk alam sekitar lah. Itu sebab kalau boleh apa ini bawa bekas sendiri dari rumah kan dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, kesan langkah-langkah macam biasalah menguatkuasakan undang-undang. Contoh apa? Kalau nampak contoh ya. Ada orang bakar sampah asap banyak, itu boleh didenda sebenarnya. Okay. Ataupun menguatkuasa undang-undang mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat. Ya, contohnya ada Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Maknanya siapa yang nampak, contohnya ada orang yang buang sampah ke dalam sungai, kalau ada penguasa ataupun orang nampak, boleh laporkan dan dia boleh didenda. Ya. Buang sampah dalam sungai ataupun buang sisa cecair di dalam sungai, dia boleh didenda. Tapi kalau ada orang nampak lah kan. Kalau tak ada orang nampak, dia buang teruslah. Susahlah juga kan. Tapi tak apa, ini adalah contoh-contoh langkah lah. Okay. Yang keempat ialah pendidikan. Pendidikan biasa di mana? Biasa di sekolah lah. Ya. Beritahu betapa pentingnya kita kena jaga alam sekitar. Okay. Kena jaga alam sekitar dan sebagainya. Contohnya geografi, sains yang kita belajar sekarang. Kita kena tahu. Kalau boleh, jangan orang kata membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Okey. Dan macam-macam lah aktiviti kita semula yang boleh dibuat di sekolah. Okey. Dan sebagainya lah. Baik, ini pendidikan. Okey. Okey, yang kelima ialah kempen. Kempen ini macam-macam lah. Dalam radio ada, dalam televisyen ada, dalam internet, dalam Facebook, ya, dalam TikTok, semua ada kempen-kempen
yang dijalankan oleh kerajaan ataupun bukan kerajaan, NGO dan pihak berkuasa tempatan. Okey. Hanya satu alasan lah, hanya satu tujuan untuk mengurangkan pembuangan ataupun pembuangan sisa domestik sampah-sampah. Okey. Jabatan Alam Sekitar juga menjalankan kempen buat lukisan, kempen 3R, kempen alam sekitar, kempen cintai sungai kita dan sebagainya. Okey. Untuk mengurangkan apa? Untuk mengurangkan kita punya buang sampah ke dalam sungai dan sebagainya. Ya. Boleh faham kelas? Okey tak? Okey. Jadi Okey. bagus. Okey, bagus. Kita imbas kembali apa yang kita belajar dalam bab 13 ini. Sangat mudah. Okey. Dalam bab 13 ni apa yang kita belajar? Imbas kembali sekejap. Kita belajar tentang sisa domestik. Ya, harap kamu boleh nampak. Domestik ini bermaksud di kawasan perumahan. Perumahan. Domestik ini kawasan perumahan. Okey. Yang pertama, jenis sisa domestik. Dia ada dua, sama ada pepejal dan cecair. Dan ada sisa domestik ni boleh terbagi kepada dua, organik dan bukan organik. Dan contoh-contoh organik, makanan, kertas, perabot. Dan bukan organik terdiri daripada plastik, kaca dengan besi. Ini organik, sisa organik. Okey. Yang kedua, apakah kesan-kesan dia? Contohnya pencemaran, sosioekonomi, wabak penyakit dan mungkin banjir kilat. Okey. Yang ketiga, apakah langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan? 3R, teknologi terkini, undang-undang, pendidikan dan kempen. Okey, faham? Boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Oh, ada tiga saja. Tiga saja. Alright. Jadi simple sajalah ya. Kamu boleh baca lagi dalam buku teks dan harap kamu fahamlah apa yang dimaksudkan dengan sisa domestik ini. Okey. Okey. Ada soalan? Apa ni? Tak ada. Okey, ada soalan. Bagus. Mana saya punya GM? Okey. Latihan macam biasalah ya, saya akan berikan dalam grup Telegram. Minggu depan kita sambung lagi kelas bab 14. Bab 14 ni hanya panduan untuk kerja kursus ya. Mungkin saya akan bincang dengan guru-guru yang lain macam mana, apa tajuk yang kamu boleh buat untuk kerja kursus tingkatan 1 ni berkaitan dengan geografi. Okey. Tapi sekarang ni waktu PKP kan, tak boleh keluar rumah, kena stay at home. Nanti saya akan bincang dengan guru-guru geografi yang lain lah bagaimana untuk buat kerja kursus ini dahulu ya. Okey. Jadi maksud dia kita jumpa minggu depan lah ya. Latihan saya akan bagi di dalam grup Telegram. Kalau tidak ada apa-apa soalan, saya habiskan kelas online pada 11.45 ya sekarang. Kita jumpa minggu depan lah kalau begitu. Ya, jadi kamu semua boleh keluar kelas sekarang. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Boleh keluar sekarang. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Baik, sama-sama.